Buka lah. Okay. Okay, baik. So, hari ni kita akan go through mengenai bab matrix lah. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak tanya, semua dapat tak nota yang cikgu bagi tu? Cikgu bagi dekat dalam WhatsApp. Okay. Dapat dan print tak? Okay. Alright. Mulai minggu depan, cikgu takkan hantar melalui WhatsApp cikgu akan hantar semua bahan tu melalui ni. Melalui apa kata? Google Classroom. Okay, cikgu akan hantar melalui Google Classroom. Semua dah masuk kan? Google Classroom yang cikgu bagi link tu. Sepatutnya ada 12 orang, tapi dalam ni ada okay. So, semua bahan-bahan video nanti cikgu akan buat quiz. So, boleh tengok dekat situ. Cikgu akan bagi tahu dalam WhatsApp. Okay, sila jawab quiz ni dalam masa tertentu. Nanti cikgu nak buat markah kat situ. Okay. So, baik. So, untuk tahun ni, kita akan menggunakan platform Google Classroom sebagai kita punya learning management system lah, ataupun dia punya platform untuk saya cikgu edarkan bahan, betul awak boleh tengok bahan tu balik, boleh tengok video. Okay, cikgu akan share link video tu dekat dalam apa? Dalam Google Classroom tu. Okay, so right. So, matrix. Siapa dah belajar matrix dah kat sekolah dia? Dekat sekolah online dia. Kena cakap sekolah online, dia tak boleh buat sekolah biasa. Kat sekolah saya tak pergi sekolah. Okay, so siapa dah belajar? Cikgu dia dah ajar dah? Belum sampai lagi? Okay, belum sampai lagi. So, maksudnya cikgu laju lah. Okay, so itu minggu lepas kita buat ubahan kan. Ada beberapa soalan cikgu ada bagi kerja rumah, betul? Pasal ubahan tu. Tapi nampaknya macam tak ada yang bagi feedback atau tanya cikgu. Saya dan cikgu anggapnya semuanya boleh faham lah mengenai ubahan tu. Kita ada ubahan apa? Songsang, kita ada ubahan langsung, ubahan tercantum dan ubahan bergabung. So tak ada siapa pun yang tanya mengenai ubahan. So cikgu anggap topik ubahan tu mudah. Cuma nanti bila penghujung nanti kita akan buat ni lah. Recap balik. Mungkin hujung bulan ni. Ni minggu depan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. So, sekejap kita tengok date dia. Minggu depan. Minggu depan lah kot. So, minggu depan mungkin kita ada buat ujian lah. So, kita akan buat ujian hampir setiap bulan lah. Okay, ujian dia kita akan, contohnya kelas kita ada 2 jam. Kelas kita ada 2 jam. Sejam pertama tu kita akan gunakan untuk ni lah. Okay, 1 jam pertama ni kita gunakan untuk buat latihan. Tengok latihan macam mana. Dan 1 jam lagi yang terakhir tu, cikgu akan bagi soalan. Soalan dia mungkin cikgu akan bagi dalam secara online lah. So cikgu akan bagi soalan secara online dan awak kena jawab lah kat situ. So cikgu akan bagi masa lah. Peruntukan masa dalam sejam. Nanti cikgu tengah buat soalan-soalan dia. Okay. Right. So malam ni kita akan kepada matrix. Okay. Masa minggu pertama yang kita jumpa tu, pertemuan ataupun kelas pertama kita tu, cikgu menyentuh mengenai persamaan linear. Okay. So dalam matrix ni adalah berkaitan dengan dia bersangkut paut dengan penyelesaian persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dia ada sangkut paut dah sikit. So maksudnya kalau kita nak selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah tu, kita boleh gunakan kaedah matrix juga sebenarnya. Okay, right. So sekejap azan lah. Okay, baik. Azan dah habis. Dah habis azan, so kita sambung.
Okay, so seperti aku cakap tadi, apa kita belajar mengenai persamaan linear, so dia ada bersangkut paut dengan dia punya kaedah. So dalam persamaan linear, masa kita belajar tu kita ada dua kaedah saja. Dia terangkan, itu kaedah penghapusan dan kaedah gantian. Okay, so untuk matrix, dia merupakan satu lagi kaedah alternatif yang awak boleh gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear lah. Persamaan linear dalam dua formula ubah. Okay, so dalam tingkatan 5 ni ataupun nak ke SPM ni, awak akan gunakan ataupun persamaan linear persamaan linear dalam dua formula ubah tu akan ada soalan tu. So get ready lah. Apa kata, get ready untuk menyelesaikan soalan tu. Okay, so ni slide tu. Okay, baik. So matrix. Okay, apa dimaksudkan dengan matrix? Okay, matrix adalah nombor yang disusun dalam baris dan lajur dan ditulis dalam kurungan kotak ni. Okay, kurungan macam ni. Nombor tu disusun dan ditulis dalam kurungan lah. So nombor tu disusun dalam bentuk baris dan lajur. Okay, right. So contohnya kat sini kita ada 4 jenis matrix yang awak akan belajar untuk level sampai tingkatan 5 ni. So yang pertama kita namakan sebagai matrix baris. Okay, yang pertama dipakai matrix baris. Matrix baris maksudnya kita hanya ada satu baris saja. Okay, so baris maksudnya daripada kanan ke kiri pergerakan dia. Okay, so contohnya kat sini 6 dan 6 ni pun dia mempunyai baris yang sama tetapi lajur yang berbeza lah. Sama juga dengan 4 dan 7 ni. So dia mempunyai baris yang sama tetapi lajur yang berbeza. So untuk 4 dia adalah lajur pertama dan 7 pada lajur kedua. Okey, yang kedua dinamakan sebagai matrix lajur. Okey. So kalau tadi matrix baris kita ada satu baris saja. Tapi kalau untuk matrix lajur ni kita ada satu lajur saja. Dia memanjang daripada atas ke bawah. Okey, susunan dia. Okey. So untuk yang ketiga kita namakan sebagai matrix segi empat sama. Okey, sebab segi empat sama ni dia bentuk saiz dia sama. Contohnya kita ada lajur 2. Okey. Lepas tu baris kita pun ada 2 juga. Okey. So itu dinamakan sebagai matrix segi empat sama. Kita ada juga dinamakan sebagai matrix segi empat tepat. Di mana baris dia punya bilangan baris dan bilangan lajurnya tak sama. Tadi matrix segi empat sama, dia punya baris dengan lajur dia sama. Tapi untuk matrix segi empat tepat ni, dia punya baris dengan lajur ni berbeza. Kalau contoh kat sini, kita ada 8, negatif 6, 9, negatif 5, 8 dengan 4 ni, dia mempunyai 2 baris. Okay, kita mempunyai 2 baris. Tapi lajur kita ada berapa ni? Lajur kita ada 1, 2, 3. Okay, kita ada 1, 2 dan 3 lah. Okay, so itulah nak menentukan sama ada matrix tu bentuk jenis apa. Matrix baris ke, matrix lajur ke, ataupun matrix segi empat sama. Ataupun lah yang kita biasa, kalau yang tak sama saiz ni ataupun tak sama baris dengan lajur ni, so kita namakan sebagai matrix segi empat sama. Tepat, slide nombor 4 okay. Right. So susunan dia, kalau kita tengok kat sini, right. Kita ambil yang contoh ni, kita ada 6, 4, 7, 3, 1. Okey. Okey, untuk 6, okay, kita tulis dulu So tak kawan ni, hitam lah kot. Okey, kita hitam. 6, 4, 7, 3, 1. Okey. So
setiap matriks ni ataupun setiap nombor ni mempunyai kedudukan yang tersendirilah. Okay. So, contoh nombor 6 ni. Nombor 6 ni pada baris pertama, lajur pertama. So, kedudukan dia ataupun address, panggil address dia, location dia adalah 1, 1. Okay, 1, 1. Okay, 6 yang nombor 2 ni, dia walaupun dia baris yang sama, tapi lajurnya berbeza. So, kita buat 1, 2. Okay, sama juga dengan 4 ni. 4 ni kita ada 1. Sekejap. Okay, kalau 4 ni, okay, macam mana nak tengok kedudukan dia? Dia berdasarkan kepada baris dulu. Okay, sekarang 4 ni pada baris kedua, tapi lajur pertama. So, kedudukan dia adalah 2, 1. 7 ni baris kedua, tapi lajur kedua. So, kedudukan dia adalah 2, 2. Alright. Dan 3 dan 1 ni, kalau 3, dia baris ketiga, tapi lajur pertama. So, kita kena tulis kat sini kedudukan dia adalah 3, 1. Sama juga kalau 1 ni, dia akan jadi 3, 2. Okay, itu macam mana kita nak tentukan dia punya kedudukan matriks lah, ikut susunan dia. Okay, so maksudnya yang pertama tu, yang belah kiri tu, kalau contohnya 2, 1 kan. Okay, 2, 1 ni maksudnya kedudukan dia baris pertama, baris kedua, lajur pertama. So yang paling depan belah kiri ni adalah baris, yang ni ada dia punya laju dia. So itu nak menentukan dia punya kedudukan sesuatu nombor yang disusun dalam bentuk baris dan laju lah. Okay, so itu basic konsep dalam matriks ataupun jenis-jenis matriks. Okay. Okay, so kat sini kita nak tentukan, okay, dia punya peringkat dia. Okay, setiap matrik ni mempunyai peringkat ataupun digelar juga sebagai dia punya size. Okay, kita ada size dia. So, biasanya kita panggil peringkat lah. Dalam silibus panggil peringkat. Tapi, of course, kalau kita nak tahu, ini adalah dia punya size dia. Size matrik dia. Dia peringkat berapa, cakap kan? Okay. Macam mana kita nak tentukan peringkat dia? Okay. Dalam matriks, kita tengok baris dulu. Okay. Kat sini, kita ada berapa baris? Ada 3 baris. Okay. 3 baris. Okay. Okay, ada 3 baris. Bagus, Luffy. Ada berapa laju kat sini? Untuk dalam soalan pertama. Yes, kita ada 1 laju. Okay, baris ada 1. Baris ada 3, silap. Baris ada 3, laju ada 1. So, makanya peringkat dia akan jadi 3 darab dengan 1. Okay. So, kita dapat 3 darab dengan 1. Sama juga yang ni. Okay, kita tengok baris dulu. Okay. So, kat sini kita ada, baris kita ada 1, 2, 3. Okay. Baris dia ada 3. Okay. Tapi laju kita ada berapa? 2. Okay, 1, 2. So, kita ada baris ada 3. Laju pula ada 2. Okay, maksudnya peringkat dia ataupun saiz dia adalah 3 darab 2. Okay, bagus Luffy. So, peringkat dia adalah 3 darab 2. Okay, boleh tak? Okay, untuk yang soalan 3 dengan 4 ni, apakah dia punya peringkat matriks dia? Okay, untuk negatif 2, 7, 0, negatif 8 dengan negatif 5, 0, 1. Apakah peringkat matriks dia? Okey, Luffy bagi tahu yang pertama ni jawapan dia 2 darab 2. Yang ketiga 2 darab 2. Okey, Adam, Haikal. Okey, apakah matriks peringkat matriks untuk yang soalan terakhir tu, nombor 4 tu?
3 cikgu. 3 darab? 3 darab 1. Okey. 3 darab 1. Baris dia ada berapa bang? Haikal, baris dia ada berapa kat sini? Baris dia ada Baris dia ada berapa? 1 yang cikgu. Baris ada 1. Laju dia ada berapa? 3. Laju dia ada 3. 1, 2, 3. So laju ada 3. So peringkat dia berapa? 3 lah. 3 darab 1. 1 darab 3. 1 darab 3. Terbalik. Okey. Dia bukan laju darab baris Baris darab dengan laju. Okey. Tengok. Kalau 3 darab 1 yang mana? 3 darab 1 yang nombor 1 ni. Okey. So dia buat daripada baris kita ada 3, laju kita ada 1. So 3 darab 1 lah. Tapi kalau kita tengok nombor 4 ni, dia punya baris dia ada 1, laju ada 3. So peringkat dia akan jadi 1 darab 3. Okey, Haikal boleh tak? Ya, Haikal? Boleh tak Boleh dapat cikgu, ni? boleh cikgu. Okey. So kali ni kita pergi kepada penambahan operasi matriks lah. Kita buat tambah dan tolak matriks tu. Okey. Kalau untuk melibatkan operasi tambah, tolak, darab yang bukan melibatkan pendarapan dua matriks, okey, ataupun pembahagian dua matriks tu, dia bermaksud kita ikut kepada lokasi dia. Maksudnya kalau lokasi kedudukan nombor matriks tu. Okay, apa ni? Chat. Kedudukan. Yes, kedudukan dia. Okey. Contohnya pasangan kat sini kan. Kita ada 1, 3, 0, negatif 8 tambahkan dengan 2, negatif 4, 9, 3. Okey. So, kalau kita tengok sini, pasangan untuk 1, kedudukan yang sama dengan 1 ni adalah 2. Okey. So, pasangan itu adalah 2. So, bermaksud dekat sini, kita hanya boleh tambah 1 dengan 2 saja. Kita tak boleh tambah 1 dengan negatif 4. 1 dengan 3. 1 dengan 9 kita tak boleh tambah. Okey. Kita kena dapat kedudukan yang samalah kat sini. Untuk operasi tambah dan tolak. Alright. So kat sini kita akan dapat 1 tambah 2. Okey. 3 tambah. Okey, kalau ada bracket ada negatif, kita buat bracket negatif 4. Okey. And then kita buat sini 0 tambah 9 dan negatif 8 tambah 3. Okey. So dapat sampai label sini, apa kita buat? Kita tambahkan macam biasalah. Right? So 1 tambah 2 kita dapat 3. So 3 tambah tolak jadi 3 tolak 4 dapat negatif 1. 0 tambah 9 dapat 9. Negatif 8 tambah 3 dapat negatif 5. So, nampak tak? Dia punya peringkat metrik dia kat sini 2 darab 2. Ni pun 2 darab dengan 2. So, dalam jawapan dia pun sama. Dia mempunyai peringkat sama iaitu 2 darabkan dengan 2. Okey? So, dapat peringkat yang sama. Okey. Untuk yang sebelah ni pun sama. Okey, cuba dapatkan apakah jawapan dia untuk soalan nombor 2 ni. Okay, kita nak minta ni lah. Siapa yang boleh bercakap kat sini? Hamizan. Ya, cikgu. Hello, boleh dengar tak suara cikgu ni? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu.
So, boleh tak awak jawab untuk soalan nombor 2 ni? Bagi jawapan terus boleh? Boleh? Tak ada masalah? Baris 1 3 3, 3 okey. 5 Sebelah 3, 3 5 5, okey. Lepas tu, baris 2 3 3, negatif sebelah dia, 1 negatif negatif 1, 1 okey. baris 3 kosong 0, 3. 3. Okey, betul. Bagus, Amizan. So, maksudnya, dah faham Amizan? Clear kalau operasi tambah dengan tolak ni? Faham cikgu, faham. Okay. Right. So walaupun ada yang tak belajar lagi, actually matrix ni dia mudah sebenarnya. Cuma kalau dia melibatkan matrix dia pendarapan antara dua matrix, tu dia lebih kompleks sikitlah. Okay, untuk operasi tambah dan tolak ni dia agak mudah sikit. Teruskan. Okay, cuba salin soalan ni dan jawab hantar pada grup WhatsApp. So, boleh salin dan jawabkan soalan, ada 2 soalan ni. Okey, cikgu nak panggil seorang lah, senang. Tak payah hantar kat WhatsApp Cikgu nak panggil Aina. Boleh tak Aina? Okey, Aina. Okey, Aina menjawab ikut chat lah. Okey, baik. Boleh bagi jawapan tak untuk cikgu soalan nombor 1 ni? Apa akan jadi jawapan dia? Nak tulis ikut baris demi baris pun boleh, tak ada masalah pun. Sebab dia pakai boleh tekan kan. Yang nombor 1 tu. Okey, Aina. Boleh jawab nombor 1 tu? Okey, ni siapa ni? Baris 1, 2, kosong. Macam mana boleh kosong? Ha, 2 negatif 9. Okey. Okey, baris kedua? Kosong 9. Okey, kosong 9. Okey, cikgu dah dapat dah WhatsApp daripada seorang kawan kamu ni. Cikgu tak pasti nama dia siapa. Okey. Sebab dia tak bagi nama kat sini. Kalau boleh bagi tahu nama dululah kalau nak mesej WhatsApp tu. Apa nama ni? Dia tulis CPG. Dia nampak tulis mata dia je. Okey. Oh, Adam Haikal. Okey, Adam Haikal. So jawapan dia yang dia bagi yang B. Okey. 7 negatif 4 kosong ni tidur. Kita salin kat sinilah jawapan dia. Kita tengok betul tak? 7 negatif 4 kita ada kosong negatif 3 6 15. Okey. So untuk yang pertama kita jawab, dia jawab 2 tolak 5. Adam, okey 2 tolak 5 dapat apa sepatutnya? Okey, 2 tolak 5 jawapan dia sepatutnya bukan 7. So sepatutnya negatif 3 kat sini. So ini salah lah. Okey. Lepas tu 2 negatif 3. Tolak Haikal. Ada tolak dekat sini.
Okey, so jawapan dia kau confirm lah salah kan? Okey, 2 tolak 5 dapat negatif 3. Okey. Negatif 3 tolak 1 kita dapat sepatutnya negatif 2. 1 tolak 1 kita dapat 2. Negatif 5 tolak 3. So kita dapat negatif 8. 6 tolak 0, 6. 9 tolak 6 dapat 3. Sepatutnya awak dapat jawapan ni. Negatif 3, negatif 2, 2, negatif 8, 6 dan 3. Okey. So tadi saya cakap tadi, operasi tambah dan tolak kita buat. Tadi saya buat kita buat tambah je kan. Sekarang kita buat tolak pula. So nombor 2, okey, Haikal ni jawab salah Okey, jawapan dia sepatutnya negatif 3, negatif 2, 2, negatif 8, 6, 3. Okey. Right, tak apa. Lain kali tengok balik nombor tu operasi tambah ke tolak. Okey, tak apa-apa. Belajar daripada kesilapan. Okey. Right. Okey. Ni kita ada soalan biasanya soalan dalam SPM dia tak adalah semudah yang slide nombor 1, nombor 2, 3, 2, 3 tu. Okey, sebelum ni. Sebelum ni senanglah. Dia just nak bawa cikgu nak fahamkan konsep untuk awak je. So biasanya dalam SPM operasi tambah dan tolak dia akan jadi macam ni. Dan mungkin ada lagi satu operasi iaitu operasi melibatkan darab. Okay. So yang ni the simple one yang kita nak gunakan kaedah operasi matriks tambah dan tolak lah. Right. So sama je kat sini. So jangan ambil semua, kita ambil certain saja. Okay. Contohnya kita ada X kat sini kan. Kalau kita dapatkan X. So X pasangan dia mana? Pasangan dia kat sini adalah 3. Okay. Dan pasangan belah sini adalah negatif 2. So bermaksud 3 tolak X sama dengan negatif 2. So kita ambil salah satu je. Ataupun kalau 2 sebutan, kita ambil 2 lah kat sini. Okay. So negatif X sama dengan negatif 2 tolak dengan 3. So negatif X sama dengan negatif 5. So X sama dengan 5. Okay. So kita ada dua pun diubah. So kita dapatkan Y pula lah. X kita dapat 5. Y pula kita kena cari. Okay. Dekat sini, kita pakai pen merah. Y kita ada negatif 2 tolak Y. Pasangan dia yang mana? Okay. Pasangan dia adalah siapa pula masuk ni? Okay. Batisha pun masuk. Oh patutlah Batisha tak masuk lagi tadi. Okay. So negatif 2 tolak Y tolak dengan negatif 3 dan ini adalah pasangan dia 7. So bermaksud negatif 2 tolak Y tolak buat bracket negatif 3 sama dengan 7. Okay. So negatif 2 tolak Y tambah 3 sama dengan 7. So, so kita buat negatif Y sama dengan 7 tolak 3 tambah 2. Right? Oh, masih keluar maksudnya. Okay, negatif Y sama dengan 7 tolak 3. So, dapat 4. 4 tambah 2 dapat 6. So, Y sama dengan negatif 6. Okay. So, kita ada dua jawapan iaitu X sama dengan 5. Y sama dengan negatif 6. Okay. Selamat datang kepada Batisha yang baru datang. Okay. Cikgu tahu nama awak tu. Walaupun nama tu nama ayah awak kan. Muhammad Nazri tu kan. Okay. Terima kasih kerana masuk. Walaupun lambat sikit jadi. Okay, baik. So, kita pergi kepada soalan berikutnya. Okay, ini melibatkan operasi darab pula lah. Tapi kita dalam kat sini kita still ada operasi tambah dan tolak kat sini. Okay. So walaupun dia melibatkan operasi darab tapi still ada operasi tambah dan tolak kat sini lah. Okay. Ini operasi darab ni
dia tak melibatkan operasi darab antara dua matriks. Kita boleh masuk lagi. Dinamakan sebagai pendaraban dua matriks. Okay, ni just basic one. Macam ni kita nak dapatkan ataupun kita nak selesaikan soalan ni lah. Okay. So, kat sini, bila kita ada 5 kat depan ni, kita bermaksudnya kita kembangkan. Okay. Contohnya kat sini, kalau kita ada 5, kita ada X tambah 2 kan. So, 5 ni kita darabkan dengan X, jadi 5X tambah 5 darab 2 dapat 10. Umpama dia macam tu lah. Maksudnya kita kena darab masuk kat situ je. So, maksudnya dia tak adalah betul leceh sangat. Awak kena darab sini, darab silang apa, tak payah. Okay, dia simple one je. Okay, so kat sini apa kita buat? Kat sini kita ada 11, 4, negatif 5, 3. Okay, ni kekalkan dulu. Kita kembangkan yang tu, yang 5 tu kan. Tambah dengan, okay, 5 darab 1 dapat 5. 5 darab negatif 2, negatif 10. 5 darab 2 dapat 10. 5 darab 3 dapat 15. Okay, dapat tak ni? Kita darabkan je. Kita kembangkan je. Boleh? Kelas? Okay, then lepas kita kembangkan, baru kita buat operasi. Kalau dia tak tambah, tambahlah. Okay, kalau tolak, baru kita tolak. Okay, so kita ada kat sini, kita dapat 11 tambah dengan 5. 11 tambah 5, 4 tambah negatif 10. Okay, negatif 5 tambah dengan 10. Dan 3 tambah dengan 15. So last end up jawapan dia akan dapat 16. 4 tolak 10 jadi negatif 6. Negatif 5 tambah 10 dapat 5. 3 tambah 15 jadi 18. Okay. So maksudnya jawapan dia adalah 16, negatif 6, 5 dan 18. So ini metrik terakhir dia lah. Nampak tak? Dia punya peringkat dia sama. Still sama. Still dia tak berbeza lah. Okay, so maksudnya pendaraban biasa dengan pendaraban dengan operasi tambah tolak melibatkan metrik biasa ni, dia tak melibatkan perbezaan jawapan dengan soalan dia lah, peringkat dia. Okay, cikgu nak pilih seorang kat sini. Okay. Right. Amirul Hadi. Hello, Amirul Hadi. Hello, Amirul Hadi. Boleh onkan mic Amirul? Amirul Hadi. Siapa yang nama Amirul Hadi? Betul? Okay. So, boleh tak bagi, okay, so maksudnya awak nak jawab dalam chat lah. Okay, boleh tak bagikan cikgu jawapan baris demi baris untuk soalan yang kedua ni? Ini nombor satu, ini nombor 2. Okay, boleh tak bagi jawapan dia? Kita darabkan 1/5, darabkan dengan matriks yang ada kat dalam tu. Apakah jawapan dia?
Okey, Amirul, boleh tak dapat kongsikan jawapan awak? Baris pertama dapat berapa, baris kedua dapat berapa, baris ketiga dapat apa? Okey, baris pertama awak dapat 3, -5, okey? Terusnya, baris kedua, -2, 1. Okey, -2, 1. Baris ketiga, 2, -4. 2, -4. Okey, betul jawapan dia. So 3, -5, -2, 1, 2, -4. Okey, baik, betul jawapan awak. So ini adalah melibatkan operasi pendarahan biasa lah. Dan operasi penambahan. Okey, so ni. Okey, baik. Okey. Okey, cikgu nak awak tadi kita cikgu dah ajar tadi konsep untuk buat operasi tambah dan tolak. Okey. Dia hampir sama dengan soalan yang operasi tadi, yang ada X dengan Y tu. Tapi cuma kat sini kita ada pengembangan, ada sikit lagi. Tambahan dia ialah kat sini, 2. So kita kena kembangkan dia. Okey, boleh tak cikgu nak awak buat dan hantar kat cikgu sekarang. Okey, cikgu masa dalam 10 minit. Baik, kita 10 minit untuk awak buat. Boleh? Okay. Let's go to the pendarapan dua matrix lah. Okay. So, ini adalah satu topik yang agak mencabar dalam matrix ni. Sebab bukan apa, sebab kita nak tahu, nak tentukan kita kena ada darab mana. Okay. First sekali, sebelum kita pergi kepada pendarapan dua matrix ni, suka cikgu tekankan dia punya undang-undang. Okay, dalam pendarapan dua matrix ni ada undang-undang. Undang-undang orang cakap. Ahmad Nisbi cakap undang-undang. Okay. Apa tu undang-undang dalam pendarapan dua matrix ni? Okay, yang pertama. Okay, contohnya kat sini kita ada peringkat ataupun okay, kat sini kita ada peringkat dia. Peringkat matrik adalah 2 darab 2. Okay. Di sebelah kanan, matrix dia 2 darab 2 juga. Okay. So, macam mana kita nak tentukan dia punya matrix ni kita boleh darab ataupun tidak. Okay. So, apa kita buat? Kita tengok. Untuk yang belah kiri, kita tengok nombor belah kanan. Okay. Apa dia cakap ni? Nombor di tengah. Okey, Lutfi bagus. Nombor di tengah kat sini. Okey. Syarat dia mesti sama. Okey. Kalau tak sama, tak boleh darab. Okey. Kalau tak sama, tak boleh darab. So, kita cakap tidak boleh diselesaikan lah. Kalau dia tak sama. Okey. So, kat sini kita dah sama. So, apakah hasil darab dia? Apakah hasil darab peringkat matrik dia? So, hasil darab dia kita buat macam ni. 2, 2. So, jawapan dia 2 darab 2. Okey. So, peringkat dia 2 darab 2. Okey. Contoh yang lain cikgu boleh bagi. Kalau cikgu buat 1, 4, 2, 3. Adakah matrik ni boleh dia darabkan? Dan apakah dia punya peringkat matrix dia? Okey. Contoh kat sini. Okey. Ada nak jawab? Boleh? Okey. Apakah peringkat matrik dia yang kita dapat jawab ni? Okey. Lutfi. Lutfi. Apakah jawapan dia? Jawab peringkat matrik yang kita dapat ni.
2 darab 2 ke, 1 darab 2 ke, 3 darab 1 ke? Okey, 1 darab 1. Okey, kita tengok. Betul tak? Okey, kita ada peringkat kat sini 1 baris, laju kita ada 2. Kat sini kita ada juga baris kita ada 2 darabkan dengan 1. Okey, so kita tengok kat tengah-tengah kan, nombor di tengah-tengah. Sama. Okey, 2. Okey, kalau sama kita boleh darabkan lah. So apakah jawapan dia? Kita ambil yang tepi ni. 1 dengan 1. So apa ni jawapan dia? 1 darab 1. So matrik dia macam ni lah. Satu nombor je jawapan dia. Okey, matrik dia. Akan dapat satu nombor saja. Tak percaya nanti awak darabkan lah teknik dia. Teknik sekali lagi cikgu akan terangkan macam mana teknik cepat untuk kita darab matrik. Okey. Okey. Yang lagi tu kita cikgu nak bagi contoh. 6, 2, 3, 1. Boleh tak kita darabkan? Okey. Cikgu nak Aina jawab. Boleh tak? Kita darabkan matriks ni. Aina. Boleh chat dekat dalam chat. Okey. Aina nak bagi jawapan ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, kita tengok sini. Peringkat matriks dia kat sini kita ada peringkat dia 2 darab dengan 1. Okey. Kat sini kita ada 1 darab dengan 2. Boleh tak? Boleh tak? Still boleh. Sebab dia sama. Okey. Boleh jawapan dia. Cuma jawapan dia akan dapat 2 darab dengan 2. Okey. Peringkat dia 2 darab dengan 2. Okey. Next. Lagi kita buat. Kita nak uji sikit malam ni. Okey. So kita ada 4, 3, 1. Okey. Lepas tu kita ada 2, 2. Sini. Okey. Boleh tak kita darabkan? Teknik. Okey. So kalau kita tengok kat sini, dia punya peringkat matrik ni adalah 1 darab dengan 3. Yang ni pula peringkat matrik dia 2 darab dengan 1. Okey. Nampak tak? Kiri kanan dia sama. Okey. Tapi yang tengah-tengah ni, kita ada 3 dengan 2. Tak sama kan? So bila tak sama, okey, bila tak sama, okey, tidak boleh darab. Okey, tidak boleh darab. Okey, so kita tak boleh darab kalau kita mempunyai nilai tengah-tengah tu berbeza. Simple je untuk penerapan dua matrik. Itu isyarat dia. Dan itulah sebelah dia jawapan dia. Okey, itu dah dia punya macam daripada zaman cikgu sekolah dulu. Okey, zaman cikgu sekolah dulu sampailah ke sekarang ni. Okey. Kalau apa tu? Lofi, KLU no, maksudnya apa? Clue. Okey, clue. Okey, clue Oh, okey, bukan hukum hukum. Okey, lihat clue. Okey. So, cikgu dapat ilmu ni, cikgu belajar ilmu ni daripada cikgu punya cikgu ni sendiri. Okey, nak tentukan dia punya ataupun clue Luffy cakap clue, boleh lah clue. Clue dia nak dapatkan dia boleh darab atau tidak bergantung kepada ni. Dia punya peringkat dia. Boleh? So kadang-kadang soalan matematik dia kadang-kadang dia nak trick awak je. Awak faham tak pendapat matrik tu macam ni? Okay? So macam Luffy cakap clue dia simple je. Faham? Kalau tengah-tengah tak sama, tak boleh darab. Tak boleh selesaikan. Simple saja. Ada soalan keluar tahun 2000 berapa, memang dia keluar tu. Memang dia sengaja nak kenakan student. Faham tak pasal pendaraban dua matriks ni? Okay.
So, dekat sini cikgu dua-dua soalan ni 2 dan 3, 3 darab 1. Okey, so dua-dua soalan ni cikgu bagi jawab apa tu matrix yang boleh didarabkan lah. Bukan matrix yang tidak boleh didarab lah. So, dia yang boleh didarab. Okey. So, kat sini kita ada 08, 61, 2, -3, 7, 3. So, macam mana kita nak selesaikan ni? Okay, so kadang-kadang biasalah macam awak tak ada yang tak belajar lagi kan? Okay, macam mana kita nak selesaikan metrik ni? Simple saja. Okay, untuk yang belah kiri ni, kita ambil nombor dia ikut turutan baris. Okay, yang ni baris, yang ni laju. Okay, so maknanya kita ambil pasangan dia 08, 61. Boleh? Yang ni 27, -3, 3. Boleh? Okay. So, apa kita buat kat sini? Kita buat tambah. Buat tambah, untuk tambah. Buat tambah ini kan. Okay. So, kita ada baris 1, laju 1. Baris 1, laju 1. So, kat sini kita ada baris 1 dia adalah 08. Okay. Laju pertama dia adalah 27. Laju dia yang belah kanan So 27. Okey. Okey, yang belah kiri kan kedudukan dia kan? 1 1 1 2. Lepas tu 2 1 2 2, betul? So operasi darab dia pun sama juga menggunakan konsep sama, iaitu 1 darab dengan baris 1 darab dengan laju pertama, ni baris 1 darab dengan laju kedua. Okey. So kat sini pula pun sama. Buat tambah tu. Okey, semua ni buat tambah dulu. Okey. Untuk sini kita ada baris dia 08 sebab 1 kan, baris pertama, laju kedua iaitu -3 3. Okey. Kita buat sini pula 61 dan dia punya laju dia 27. Yang ni 61 juga tapi laju dia -3 3. Okey, so macam mana cikgu nak darabkan, nak tambahkan ni? Pening kan saya kan? Okey, jangan panik, jangan gundah gulana lah dalam metrik ni. Dia simple saja. Okey, so kita ada maksudnya kosong ni, kita kena darabkan dengan nombor di sebelah dia, di sebelah atas lah. Okey, ini darabkan dekat atas, 8 darabkan dengan yang belah bawah. Antara tu kita tambahkan. Okey. Ini kita darab. Okey. Ini kita darab. Antara bila dah kita darabkan, kita tambahkan. Okey. So maksudnya apa kat sini? 0 darab dengan 2 dapat 0. Tambahkan dengan 7 darab 8 dapat 56. Sifi kena ingatlah senang sikit lah. Tak payah nak tekan kalkulator kan. Manjang-manjang kena tekan kalkulator kat sini kan. So dalam metrik ni biasakan hafal sifil sikit lah. Okay. So kat sini pun sama. 0 darab dengan atas. Okay, darabkan. Dan 8 darab dengan negatif. Dapat dengan 3. So 0 darab negatif 3 dapat 0. Tambah. Okay, tambahkan. Dengan 8 darab 3, 24. Okay. Sama juga yang bawah. 6 mesti darab dengan atas. 1 darabkan dengan yang bawah. So bermaksud 6 darab 2 dapat 12. Tambahkan dengan 7 darab 1 dapat 7. 6 darab negatif 3 dapat negatif 18. Okay. 1 darab 3 dapat tambah 3. Okay. So maksud ni adalah metrik dia lah. So bila kita darab, kita tambah. So secara automatically kita dapat terus jawapan dah. 56, 24. So kita dapat 19. Negatif 18 tambah 3, kita dapat negatif 15. Okay. So step dia simple je. Okay. Ingat yang pertama belah kiri, metrik belah kiri
adalah kita ambil baris, pasangan dia mesti baris. Yang kedua, pasangan dia laju. Okey. Baris dan pasangan dia laju. Right? Boleh? Ni dapat? Okey, lepas tu kita buat yang bentuk tambah. Lepas ni dia tambah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga step yang ketiga, operasi dia untuk tambah. Dan terakhir yang keempat, kita buat darab dan tambahkan. Okey, dapatkan hasil. Yang kelima, baru kita dapatkan jawapan dia. Okey, 5 step je. Satu, kena ingat yang belah kiri kita adalah baris, yang belah kanan kita adalah laju. Okey, lepas tu buat bentuk tambah tu. Okey, baris, laju. Baris, laju. So kalau laju ada dua, so maknanya baris pun ada dua lah. Okey, so kita buat apa tu dia yang kiri darab ke atas, kanan darab dengan bawah. Okey, contoh-contohnya kat sini, kosong darabkan dengan 2, 8 darabkan dengan 7. Lepas tu dapatkan tambah. Bila tambah, inilah jawapan dia. Boleh? Dapat tak semua? Kalau nak salin, boleh salin dulu. Macam ni cara dia. Boleh? Saya masa dalam 5 minit. Okey. Masa dalam 2 minit ya. Untuk awak salin. 9:55. Kita rehat sekejap lah. Okey. Okey. Belah kiri dia mesti baris. Belah kanan mesti laju. Dia tak boleh terbalik. Okey. Senang je, simple je. Ingat, untuk matriks ni baris darab laju. Peringkat dia pun baris darab dengan laju. So baris datang dulu baru laju. Okey. So belah kiri mesti baris, lepas tu laju. Okey. So kalau nak buat darab pun sama, peringkat nak dapatkan peringkat matriks pun sama. Baris darab dengan laju. Okey. Untuk kepada soalan yang dia tanya tu, ada cara lain? Ada cara lain. Tapi konsep dia tetap samalah. Cuma tak ada kaedah palang lah. Okey. Untuk baris, okey. So mula kita tengok dulu. Laju kan? Laju kita ada yang belah kanan ni. Laju ni kita ada berapa? Ada berapa banyak laju? Jadi, okey. So kita ada berapa ni? Okey, ada untuk 1. Okey, Lofi bagi tahu 1. Okey. Lofi bagi tahu laju dia adalah 1. Okey. So bermaksud kita buat apa? 1 set dia. Laju dia. So jawapan dia confirm akan dapat laju dia 1. Baris dia akan dapat, okey. Baris dia akan dapat 2. Okey, tu jawapan dia. Baris dia akan dapat 2, laju dia akan dapat 1. Simple. Dapat jawapan dia. Okey. So, maka kat sini, apa kita buat? Susunkan dia baris dengan baris. Yang untuk yang belah kiri ni, kita salinkan dia 1. Okey, jarakkan sikit. 8. Okey, jarakkan sikit. Negatif 4. Okey, kalau negatif kita buat bracket. Okey. Alright. So, bawah dia 3. Negatif 1. Kita buat bracket. Okey. Dan 2. Okey. 2. Okey. Lepas tu, apa kita buat kat sini adalah kita darabkan benda tu dengan laju lah. Okey. Laju sekarang tegak je ni kan. Okey. 3, negatif 5, negatif 1 kan. Okey. Benda tu tegak. Baik. Kita tegak. Benda tu laju tegak ini. Kita jatuhkan ke bawah. Pam, jatuh ke bawah. Okey. So maksudnya dia ke arah kiri bukan ke arah kanan, ke arah kiri. Okey. So kedudukan dia akan jadi kat sini 3, negatif 5, negatif 1. So maksudnya daripada susunan menegak ni kita jatuhkan dia ke bawah. Okey, jatuhkan dia ke bawah. So kita dapat 3 kat atas tu. Dia akan start dengan 3, negatif 5, negatif 1. Okey. So susunan dia ini adalah laju yang kita akan letak kat sini lah.
laju-laju dia. Okay. So, 1 ni darabkan dengan 3. 1 darabkan dengan 3. Negatif 5 akan darabkan dengan dengan 8. Okay, 4. Negatif 4 darabkan dengan negatif 1. Okay. 3. Okay, atas 3, bawah dengan 3. Okay. Atas negatif 5, bawah negatif 5. Okay. Atas negatif 1, bawah dengan negatif 1 juga. Okay, nampak tak? Bila kita turunkan, okay, kedudukan dia akan sama juga. Atas sama, bawah pun sama. So, kalau ada lagi satu lagi baris, so sama juga. Baris tu pun kena darab dengan 3, negatif 5, negatif 1. Dia akan jadi sama juga kedudukan dia. Okay, in between dia tu, kita letakkan dia tanda tambah. Okay, in between itu kita letak tanda tambah lah. Kat sini tambah, dan tambah. So, then apakah jawapan dia? Jawapan dia adalah 1 darab 3 dapat 3. 8 darab negatif 5 dapat tambah negatif 40. Okay, negatif 4 darab dengan negatif 1, kita akan dapat tambah 4. 3 darab 3 dapat 9. Positif tambah. Negatif 1 darab negatif 5 dapat 5. 2 darab negatif 1 dapat tambah negatif 2. Okay. So, inilah dia punya hasil dia bila kita darabkan. Dan bila kita tambahkan, so kita akan dapat jawapan yang sepatutnya. Okay. So, 3 tolak dengan 40 tambah dengan 4. So, kita dapat negatif 33. Okay. 9 tambah 5 tolak 2. So, kita dapat 12. Okay. So, ada cara lain untuk kita dapatkan hasil metrik ni tanpa menggunakan kaedah palang ni tadi kan. Kaedah palang, so kita boleh gunakan kaedah bila kita jatuhkan laju ke bawah. Okay. Ada satu lagi kaedah dia, tapi cikgu tak biasa gunakan nama kaedah pagar lah. Tapi tak pasti. Dia sama dengan palang kot. Okay. So, kita ada dua kaedah kat sini. Cikgu rasa cikgu dah menjawab kot dengan soalan dia ni. Boleh dia? Boleh So, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak gunakan kaedah palang tu. Kita ajar tadi yang pertama. Yang ataupun kita boleh gunakan kaedah susunan dia. Okay. Contoh kat sini kita ada laju dia. Laju dia ada satu. Dia mudah sikit lah. Okay, contohnya kita ambil yang belah kiri tadi kan. Nombor 1 tadi. Laju dia ada 2. So, tu kena tengoklah. Okay. Kat sini kita ada baris, kita ada laju. Okay. So, macam ni kita nak expresskan ataupun kita nak gunakan cara yang tadi. Kita tumbangkan laju tu. Okay. Ni laju. So, first thing first, kita kena tengok laju dia ada berapa. So, kita ada 2 laju dekat belah kanan kan. Kat metrik belah kanan kita ada 2 kan. Okay. So, apa kita buat kat sini? Kosong. Jarakkan sikit. 8. 6. Jarakkan sikit. 1. Okay. Buat garisan putus-putus. Kita putus-putus tu cikgu nak buat tanda je sebagai penanda. Sebab kita kena buat penanda apa? Sebab kita tak nak dia nanti awak terlupa. Awak kena tambahkan antara yang salah lah. So, tambahkan. Okay. So, yang kedua sama juga kita copy paste lah. Sebab kenapa kena copy paste? Sebab laju dia ada 2. Tadi laju dia 1 kan? Sekarang laju dia 2. So, bila laju 2, baris ni, yang set belah kiri ni, baris ni, kita kena buat 2 set. Okay, 2 set kita kena buat. Iaitu 0, 8, 6, 1. Okay, 0, 8, 6, 1. Okay, kita buat 2 kali lah. Okay, then apa kita buat kat sini? Kita masukkan nombor laju mengikut nombor lah. Okay, sama juga 2 ni kita ada, okay, kita ada 2 dengan 1 ni. So, kita tumbang 2 dengan 7.
Kita tumbangkan ke bawah. So kita dapat 27 jugalah. Okey, laju pertama 2, laju kedua, laju pertama 2, laju kedua 7. So letak kat sini 2, 7. Okey. Yang kat sini sama. Kita ada negatif 3, 3. So kita tumbangkan ke bawah. So kita akan dapat jawapan dia negatif 3, 3. So kat sini kita dapat negatif 3, 3. Okey. So yang bawah akan ikut atas. Okey. Yang bawah akan ikut atas. So bila atas 2, okey, bawah pun 2. Bila atas 7, bawah pun 7 lah kat sini. Bila atas negatif 3, bawah pun negatif 3. Bila atas 3, bawah pun 3. So that in between daripada tu, tambahkan, kita tambahkan. Okey. Tambah. Okey. So then, apa kita buat kat sini? Kita darabkan dululah. Jangan tergapah nak terus darab lepas tu tambahkan. Boleh nak buat cara pantas, tak ada masalah pun. Tak kisah pun. Tapi kalau boleh, cuba elakkanlah. Sebab takut awak tersalah buat kecuaian. Okey, kosong darab dengan 2, kosong. Tambah dengan 56. Okey, so in between jangan tambah Kita juga masakan. Tiba-tiba kalau awak tak buat garisan betul-betul ni, awak buat tambah. Okey, garisan betul-betul ni just nak memisahkan antara kedudukan dia. Okey, nak memisahkan kedudukan dia. Kosong darab negatif 3, kosong. Tambahkan dengan 24. 6 darab 2, 12. Tambah dengan 7. 6 darab negatif 3 dapat negatif 18. Tambahkan dengan 3. Okey. So then kita akan dapat jawapan yang sama dekat sini, iaitu dia dapat 56, 19, 24 dan negatif 15. Okey. So ingat So laju ni sangat penting. Jumlah laju yang belah kanan tu sangat penting untuk kita tentukan sama ada berapa bilangan set yang kita kena buat. Kalau ada 2 laju, 2 set lah kita kena buat. Kalau ada 3 laju, 3 set lah kita kena buat. So maksudnya, benda tu dia akan reflect kepada jawapan awak jugalah. So dapat matrik berapa? Okay, katakan 2 darab 3. So ada 3 laju kat situ. 3 set kita kena buat untuk kita buat yang baris sebelah ni. Untuk matrik ni kita kena salin 2 kali lah. Okay. So ni teknik dia. Yang laju kita tumbangkan. Okay. Yang baris kita salin ikut berapa bilangan laju. Okay. Biasanya cikgu dah buat analisis. Cara ni boleh digemari tapi kurang mendapat perhatian lah. Boleh je. Tak ada masalah pun. Satu lagi yang paling popular tadi adalah yang pagar tu. Okay. Teknik pagar tu kan. Ataupun palang tu kan. Palang tu. So benda tu sangat popular lah untuk selesaikan matrix. Boleh? Cikgu harap rasa boleh faham kot yang ni cara dia. Okay, menjawab kot soalan untuk dia ni. Okay. Okay, baik. Okay, one more question untuk sebelum kita habiskan kelas, satu soalan cikgu nak minta awak selesaikan. Okay. Okay, salin soalan ni. Boleh? Salin soalan ni soalan dia macam ni. Okay, baik. Soalan dia ni 3x 2y negatif 4 sama dengan 6
8, 3, 4, negatif 12, negatif 16. Maksudnya dalam soalan ni dah ada dalam buku ni. Ada dalam buku tu. Tapi siapa yang tak print rasa boleh salin. Tapi kalau siapa yang dah print, soalan dia dalam muka surat 27. Okay. Soalan dia muka surat 27, soalan 12A. Okay, 12A. Siapa dah print, dia nombor soalan 12A. Okay. Semua salin soalan ni. Cikgu nak bagi awak masa dalam lebih kurang 10 minit untuk awak jawab soalan ni. So dalam soalan ni simpelnya, awak kena darabkan dua matrik ni, lepas tu awak bandingkan yang sebelah ni. Okay, teknik dia simple je. Awak darabkan dua matriks ni, so maksudnya kita ada matrik 2 darab 1 dengan matrik 1 darab dengan 3. Okay, darabkan, lepas tu bandingkan dengan jawapan tu. Okay, untuk dapatkan nilai X dan nilai Y kat sini. Okay, cuba buat. Cuba rasa dalam 10 minit.
Okey. Baik, kita dapat dah jawapan yang daripada yang lain. Okey. Okey, kita dapat 3 orang, Mizan, Aina dan juga satu lagi Lutfi. Okey, Lutfi, Aina dengan Hamizan. So far tiga-tiganya jawapan dia cikgu cakap betul. Dia cakap betul. Jalan kiri dia betul. Yang lain? 3. Okey, ada orang lagi hantar siapa ni? Anis. Anis punya kita tengok. Okey, jalan kiri dia. Okey, yang kiri Anis okey, betul. Okey, Haikal pun Haikal. Ya kan? Bukan Haikal. Kucing orang ni. Siapa ni? Aisyah. Oh, Amirul Hadi. Oh, okey. Amirul Hadi betul apa ya? Okey. So dah 5 orang daripada 11 orang yang online dengan cikgu sekarang. 5 jawapannya betul. Okey, baik. Untuk soalan ni, okey. Kita ada baris dengan laju kat sini. Sama juga konsep dia. Belah kiri ni baris. Okey, belah sini laju Okey. Sekarang tapi kat sini laju laju dia ada satu baris je. So satu baris je. So kita tak perlu nak ni lah. Terbalikkan dia. Tak boleh terbalik ke bawah, tak payah. So maknanya dia satu baris je, sama je. Okey. So apa kita buat kat sini? 3 darabkan dengan 2. Okey. Sebab dia ada 3 laju kan? Dengan satu baris ni. So kita ada 3 set. So 3x, 3x, 3x. Okey. So in between itu kita letak ni darabkan dengan, okey ni darab dengan 2.
Ini darabkan dengan Y. Ini darabkan dengan negatif 4. Ini darabkan dengan 2. Ini darabkan dengan Y. Ini darabkan dengan negatif 4. So, bila kita darabkan, so kita akan dapat 6, 2X. Okay. Lepas tu kita dapat 3Y. Lepas tu kita dapat XY. Kita dapat negatif 12 dan negatif 4X. Okey, kat sini kita ada banyak pilihan untuk selesaikan X, untuk selesaikan Y. Tapi kita ambil yang paling simple lah, paling ringkas kat sini. So kita ada pasangan kat sini, 2X sama dengan 8. Selap, compare 8 So maksudnya 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2 dapat 4. So X sama dengan 4 lah. Apa yang dia buat? 2X. Okay. So yang kedua kita ada 3. 3Y di sini. Pasangan dia adalah 3. So 3Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 bahagi 3 sama dengan 1. So maka jawapan dia kat sini X sama dengan 4. Y sama dengan 1. Okay. So far setakat ni faham tak macam mana cara dia? So tengok 5 daripada 11 ni dapat jawab dengan hampir betul. So bukan hampir betul. Semua betul lah jawapan dia. Okay. Tahniah kepada yang kelima-lima pelajar tu. Amirul, kita ada siapa lagi? Anis Okay, kita ada Anis Yes, betul Anis. So kita ada Hamizan, kita ada Aina, kita ada seorang lagi siapa ni? Lutfi. Okay. Cuma kena sebut lah nama yang menghantar kerja dalam masa 10 minit lah. Okay. Bagus. So sekurangnya awak dapatlah malam ni input yang berkenaan dengan matrix. So kita dah actually matrix ni kita buat dalam 2 kali lah, dua session. Minggu depan pun kita kena buat matrix juga. Okay. So minggu ni just basic je, macam mana kita nak tambah, kita nak tolak, kita nak darab dan kita buat operasi pendarabkan 2 matrix. Itu saja. Cuma minggu depan kita akan lebih kepada macam ni kita nak menggunakan matrix ni sebagai penyelesaian untuk apa orang kata, penyelesaian bagi persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak bagi 2 pemboleh-ubah. So kita akan gunakan benda tu untuk kita selesaikan ni lah. Okay. So